kami dapat mengesan bahawa ada unsur-unsur penyenayah komunis, penganas komunis berada di kawasan berhampiran dengan kita. Pasal ada bukti-bukti yang menunjukkan ada kesan komunis ni baru lalu di kawasan itu. Bagi contohnya, keratan surat khabar Cina. Dalam hutan Malaysia ada keratan surat khabar Cina, itu maknanya memanglah ada orang yang bawa. Tambah lagi kita ni, pada masa itu saya berada lebih kurang 4 mile square saja daripada Padang, Thailand. Saya Datuk Haji Abdul Aziz bin Bakar, Presiden Persatuan Kebajikan bekas anggota Skuad 69 PDRM. Saya mula berkhidmat dalam pasukan Polis Diraja Malaysia pada 1 bulan 9 tahun 1969 dengan menghadiri kursus asas sebagai PDRM di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Selepas tamat kursus di Kuala Lumpur, saya terus dihantar ke Ulu Kinta untuk meneruskan latihan peperangan di hutan. Jadi setelah habis tamat latihan pada bulan Disember tahun 1969, kita semua terus dihantar ke batalion PPH. Pada masa itulah pasukan pelusutan, yang mana saya ditempatkan di Brigade Tenggara Pasukan Pelusutan Kuantan sebagai seorang konstable biasa. 6 bulan selepas tamat latihan, saya telah dihantar ke garisan hadapan, iaitu di Op Kota, di kawasan Nami, Kedah. Situasi masa bertempur itu memanglah hanya Tuhan yang tahulah. Memanglah kami orang baru, kata, masih lagi tidak pernah lagi kita ni terlibat dalam peperangan di hutan, telah expose ataupun telah berjumpa dengan perkara-perkara macam ni. Memanglah takut tu memang ada, perasaan ada memang ada, tapi mana kata kita ni satu pasukan, jadi kita ni bantuan ada, jadi kita tidaklah begitu rasa gentar ke atau takut sangatlah. Jadi setengah macam biasa saja. Satu platoon lebih 36 orang saja. 36 orang, satu pegawai, satu sarjan, tiga korporal dan ada rank. Jadi macam saya ni ada rank lah. Masa tu memang PPH bawah kawalan tentera. Pasal itu kawasan tentera. Jadi kita bertugas bawah 4 brigade serang petani. Jadi maknanya kita bawah kelolaan tentera. Pasal itu kawasan tentera. Pada masa itu kita ada satu platoon saja yang ditugaskan untuk membuat cut-off tu. Pasal apa? Platoon lain dia pergi ke tempat lain. Kita ada 4 platoon, satu company. Jadi satu company, tiga platoon lagi pergi ke lain. Yang kami tunggu kawasan tu, yang mana kita jangka dah memang komunis akan lalu kawasan tu. Dapat penganas komunis memang lalu. Itu makna dia punya laluan biasa dia. Jadi itulah sebab kita buat situ, dan itulah sebab kita dapat kesan-kesan yang mana menyatakan, termasuklah bobby trap yang dia pasang situ yang mengakibatkan Sarjan Yusof tadi terkena bobby trap semasa kita lalu kawasan tu. Pada masa tu kita paksa mendapat bantuan daripada Angkatan Tentera untuk membawa keluar sarjan saya dia untuk berobat. Jadi kami yang tinggal di hutan masih meneruskan operasi kerana kami dapat mengesan bahawa ada unsur-unsur penyenayah komunis, penganas komunis berada di kawasan berhampiran dengan kita. Pasal ada bukti-bukti yang menunjukkan ada kesan komunis ni baru lalu di kawasan itu. Bagi contohnya, keratan surat khabar Cina. Dalam hutan Malaysia ada keratan surat khabar Cina, itu maknanya
memanglah ada orang yang bawa. Tambah lagi kita ni pada masa itu saya berada lebih kurang 4 match square saja daripada Padan Thailand. Jadi memanglah kita tahu memang ada komunis pada masa itu. Tetapi ialah kerana tugas kami pada masa itu adalah diminta supaya buat cut off, supaya laluan penganas tu kita tahan kerana jadi supaya dia tidak boleh guna laluan tu untuk keluar masuk daripada Thailand masuk ke Malaysia. Itulah sebabnya bila kita dapat gambaran bahawa maklumat lengkap komunis dijangka berada di kawasan itu, itulah kita minta bantuan daripada artileri untuk orang kata apa, melepaskan tembakan. Jadi saya sebagai WT operator telah minta bantuan daripada Angkatan Tentera untuk melepaskan tembakan daripada artileri. Jadi pada mulanya kami cuma minta 6 das tembakan saja. Tapi pihak tentera tidak meluluskan 6 das dan dia bagi kita 60 das tembakan. Cuba bayangkan kami berada dalam hutan masa tu lebih kurang 4 mile square daripada sempadan. Maknanya tempat base camp kami dengan artileri lebih kurang 7 mile square. Jadi maknanya dia tembak tu daripada 7 mile square itu pergi ke tempat kita. Itu juga yang kami bimbang pasal apa, maklum je lah. Peluru ni dia boleh ke mana-mana dia boleh pergi. So apabila mereka mula melepaskan tembakan pada jam 7.30 malam sehingga pukul 3 pagi baru habis tembakan. Jadi akibat dari tembakan tersebut sebahagiannya masuk ke selatan Thailand, sebahagian lagi kena hampir ke kawasan perkemahan kita. Jadi Tuhan yang tahu pada masa tu. Kita tak tahu nak lari ke mana. Dan syukur alhamdulillah. Jadi walaupun sebiji peluru meriam tu kena pada hampir base camp kita, tapi tidak mendatangkan cedera pada sahabat. Jadi itulah pengalaman saya semasa 5 tahun saya dalam PPH, pengalaman yang rasa saya ngeri, yang mana kita sendiri pada masa itu masih lagi orang kata apa, peringkat baru lagi dalam job, tidak mempunyai pengalaman tentang peperangan di hutan. Pada masa itu saya masih muda lagi. Semangat juang kita memang tinggi. Lebih-lebih lagi selepas peristiwa 13 Mei. Jadi memanglah semangat kita memang jitu. Jadi boleh katakan ramai sahabat-sahabat saya telah gugur pada masa itu, tapi kita masih lagi tetap dengan perjuangan kita, masih lagi kita orang kata tak setia kepada bangsa dan negara. Jadi syukur alhamdulillah selepas 1 bulan 1 tahun 76 saya telah dipilih untuk menyertai latihan untuk pegawai kanan polis. Jadi saya terpaksa dikeluarkan daripada BPH untuk meneruskan kerja-kerja sebagai pegawai penyiasat biasa. Jadi saya ditempatkan di Balai Polis Rantau Panjang sebagai jawatan inspektor kawasan. Di situ dengan pengalaman selama 5 tahun yang kami berperang di hutan itu dapat saya gunakan jadi untuk tugas harian. Sebagai satu kejayaan, satu kes rompakan berlaku di kawasan Rantau Panjang, telah berjaya kami sekat dan berjaya kami tangkap penjenayah tersebut. Jadi atas jasa baik Kerajaan Negeri Kelantan telah menganugerahkan saya pingat Seri Kelantan pada masa itu. Untuk makluman, Skuad 69 adalah merupakan satu pengambilan yang besar sekali dalam tahun 1969. Berjumlah lebih kurang 5,700 orang. Jadi daripada Skuad 69, bila tamat latihan, mereka menawarkan sebagai siapa yang berminat masuk ke Vet 69 ataupun Komando 69, dia boleh mohon sekali lagi dan untuk meneruskan latihan dia. Jadi siapa yang tak minat, dia terus diberhenti situ dan dia terus pergi hantar ke batalion-batalion untuk mula tugas.
Dia tak ada dia terus pergi ke vaksinan, tak boleh. Dia mesti ambil daripada konstable yang telah habis tamat latihan PPH ni, barulah boleh diserap kepada vaksin. Jadi maknanya sebahagian besarnya adalah anggota skot 69. Tapi kita sama bertuah, sama juga orang kata apa, buat operasi sama dengan komando. Cuma jarak dia macam kita move dalam satu kumpulan besar, dalam satu platoon. Macam komando ni dia tak move, dia move kawasan dengan kumpulan yang lebih kecil. Contoh 6 orang ke 10 orang ke, itu saja. Tempat operasi semua sama. Mana dapat maklumat dia akan salur pada kita, kita pergi buat serangan. Ingat ni, ini adalah pinat jasa jasa pahlawan negara, dan ini AMN. Dan yang baru sekali saya dapat dalam tahun 2014, ya, darjah kebesaran di IMP, darjah kebesaran Indoor Mahkota Pahang yang buat penggelaran Datuk. Ya, saya bagi nasihatlah, pandangan kepada pegawai-pegawai muda kita yang masih dalam sedang berkhidmat. Perkara yang utama sekali itu taat setia kita kepada negara. Tanpa itu memang kita tak dapat menjalankan tugas penuh. Jadi untuk itu saya berharap pegawai-pegawai muda kita yang sedang berkhidmat dalam PDRN supaya dapat memberi penuh komitmen kepada tugas kita. Kerana ini adalah negara kita, tanah air kita, yang mana kita sendiri sepatutnya orang kata mendukungnya supaya jangan jatuh ke tangan lain. Pasal ini sajalah ada hak orang Melayu kita. Jadi kita hendaklah kita kekalkan ataupun kita orang kata apa, bersungguh-sungguh untuk menjaga keselamatan dan keamanan bagi kawasan. Jadi seolah saya menyeru kepada pegawai-pegawai baru, pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat, supaya mereka dapat mengumpulkan sepenuh tenaga, sepenuh tenaga kepada soal bangsa, agama dan negara.